أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Ilahi. Hari ini, masa yang ada ni, saya nak berkongsi lah sedikit tentang topik hari ni. Sebab kadang-kadang malam saya tak sempat, kadang lepas habis kelas, solat isyak, lepas solat isyak terus ada live di perkongsian di FB page. Jadi saya mengambil kesempatan yang ada ni untuk berkongsi lah sedikit tentang tajuk hari ni. Bagi yang ada bersama dengan saya, selamat datang, ahlan wa sahlan. Terima kasih yang baru masuk, yang baru join, selamat datang. Selamat masuk dengan ceria, masuk dengan gembira, masuk dengan suasana, dengan hati yang lapang, sebab kita nak berada dalam satu majlis ilmu, satu perkongsian ilmu. Okay, satu perkongsian ilmu yang sangat-sangat best. Okay, sambil tu kita tunggu dulu sahabat-sahabat yang lain untuk masuk ke dalam sesi live pada pagi ini. Alright. Ada lagu tak? InsyaAllah, pada pagi ini saya nak berkongsi tentang satu topik berkenaan dengan amanah guru Quran. Ini ramai guru-guru yang saya pasti jugalah sedar dan sebenarnya perasan benda ni, betapa besarnya tanggungjawab kita sebagai seorang guru Quran. Tanggungjawab kita nak mendidik anak-anak umat Islam, masyarakat Islam kita yang zaman sekarang ni, yang banyaknya ujian, banyaknya cabaran yang ada di luar sana, yang mereka perlu tempuh di zaman serba moden, di zaman serba canggih, di zaman semua benda adalah di hujung jari. Namun tak ramai orang yang berkebolehan macam ustaz-ustazah, seperti guru-guru yang ada dalam grup ini, di mana inilah Allah menjadikan kita, Allah letakkan kita di tempat yang betul untuk kita sampaikan ilmu Al-Quran, ilmu agama, ilmu tajuk yang kita ada ni kepada anak-anak bangsa kita, kepada anak umat Islam kita, kepada masyarakat kita. Kita nak membina mereka, kita nak membina lah, kita nak membentuk akhlak mereka melalui pembelajaran Iqra, pembelajaran Al-Quran, pembelajaran tajwid, supaya bila mereka meletakkan Al-Quran sebagai pegangan, sebagai panduan dengan bimbingan daripada kita guru-guru Al-Quran ini, mudah-mudahan asbab tunjuk ajar bimbingan kita beri ini, mereka menjadi seorang manusia, insan yang soleh, menjadi seorang pemimpin yang soleh pada satu masa nanti. Kita nak memberi manfaat. Sebab saya tengok kata-kata dalam Al-Quran, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Di dalam saya baru banyak berkongsi tentang satu bacaan namanya selawat, dalam buku ni, Himpunan Amanah Pesanan Habib, namanya selawat 100,000. Dan saya sukalah baca kisah selawat 100,000 ni. Sebab apa? Selawat 100,000 ni, selawat 100,000 ini ataupun selawat ini diberikan kepada seorang pemimpin di zaman dahulu lah. Ada satu kisah di mana pemimpin ini namanya Sultan Mahmud Al-Gomawi. Sultan Mahmud Al-Gomawi, dia seorang raja di negara dia, di negeri dia. Dan biasalah kalau kita faham kan, raja, sultan, tanggungjawab dia sangat besar. Tanggungjawab dia sangat-sangat besar, terutamanya kepada rakyat dia. Dan dia sangat sibuk. Namun, apa yang amalan yang selalu lakukan setiap pagi sewaktu lepas solat subuh adalah dia suka berselawat. Dan dia suka berselawat bukan sikit-sikit, dia kan berselawat sebanyak 300,000 kali. Subhanallah, 300,000 kali Ustaz-Ustazah. Cuba kira kita berapa kali kita berselawat kepada Rasulullah setiap hari. Kadang-kadang 10 kali, 20 kali, betul tak? Dia 300,000 kali dia habiskan selawat dia
habiskan dulu bacaan selawat ke atas Nabi Muhammad SAW, baru dia akan berurusan dengan rakyat dia, baru dia selesaikan hajat-hajat rakyat dia. Namun benda itu telah mengganggu urusan ataupun telah menyukarkan rakyat dia yang banyaknya hajat mereka, yang banyak urusan mereka nak selesaikan. Jadi apa yang berlaku? Disebabkan kerajinan ibadah amalan konsisten dilakukan setiap hari, membaca salawat 300,000 kali, maka ada satu malam Sultan Mahmud ni tidur, dan ketika dia tidur, di dalam mimpinya datang Rasulullah SAW dalam mimpinya, dalam tidurnya. Lalu Rasulullah panggil, "Hai Sultan Mahmud." Ada cerita dekat dalamnya. "Apa ini pemanjangan waktu sehingga rakyatmu telah menunggu keluarnya kamu?" Itu kata Rasulullah kepada Sultan Mahmud. Jadi Sultan Mahmud ni pun menjawablah. Dia kata, "Saya duduk menghabiskan waktu lama saya kerana saya berselawat kepadamu dalam jumlah tertentu, iaitu 300,000 kali, dan saya tidak akan berdiri sebelum selesai." Itu amalan dan rutin harian Sultan Mahmud ni. Setiap hari dia akan berselawat ke atas Nabi Muhammad sampai 300 kali. Tapi benda tu sangat panjang lah. Sangat panjang, lama sangat dia duduk. Lepas solat subuh di masjid tu dia duduk berselawat. Jadi apa kata Rasulullah? "Ini menyusahkan orang lemah, yakni rakyatmu dan yang punya hajat. Akan tetapi saya, iaitu Nabi, akan mengajarkan kepadamu selawat yang ringkas, yang mana apabila kamu membacanya satu kali sebanding 100,000 kali. Jadi kamu tinggal membaca 3 kali sahaja, sudah sebanding 300,000 kali. Setelah itu kamu keluarlah menemui rakyatmu untuk menyelesaikan urusan-urusan mereka." Dengar ni ayat penting. "Sehingga kamu mendapat pahala selawat 300,000 kali dan mendapat pahala memberi manfaat." Ayat yang kedua, "dan dapat pahala memberi manfaat kepada orang muslimin." Maksudnya selawat dah tentulah dapat pahala. Dan pahala yang kedua datang daripada apa? Kita memberi manfaat kepada orang lain. Kita dapat bantu selesaikan masalah orang. Itu adalah manfaat yang kita beri kepada mereka, dan itulah pahala yang mengalir kepada kita. Selagi mana manfaat itu digunakan oleh mereka yang mendapat manfaat daripada kita atas bantuan yang kita berikan. Nampak? Jadi Sultan Mahmud ni pun mempelajari selawat itu daripada Nabi Muhammad SAW. Lalu dia mengamalkannya secara rutin. Apa berlaku? Setelah itu, beliau melihat Nabi Muhammad SAW kali yang kedua kalinya di dalam mimpinya, dan Nabi SAW mengatakan kepadanya, "Amalan apa yang kamu amalkan sehingga kamu melelahkan malaikat di dalam mencatat pahala amalanmu?" Maka beliau menjawab, "Saya tidak mengamalkan sesuatu kecuali selawat yang kau ajarkan kepadaku." Subhanallah. Apa yang saya nak bawakan dalam kisah Sultan Mahmud Al-Ghomawin ialah kisah di mana Rasulullah SAW sendiri pun menyuruh kita memberi manfaat kepada masyarakat, kepada rakyat, kepada orang lain. Sebab apa? Setiap kali kita membantu selesaikan masalah, setiap kali dengan servis, ilmu yang kita ada, kemahiran yang kita ada, bakat yang kita ada, kita dapat selesaikan, kita memberi manfaat kepada orang, kita akan dapat pahala di sisi Allah SWT. Kita akan diberi ganjaran pahala sebab kita telah membantu mereka yang masih ada masalah itu. Itulah tanggungjawab kita itulah tanggungjawab kita sebagai seorang guru Quran juga. Ini amanah guru Quran ni. Sangat-sangat penting. Tak ramai orang di luar sana yang mampu mengajar Al-Quran dan tajwid. Tak mampu nak membimbing bacaan Iqra yang betul. Jadi inilah tanggungjawab dan amanah yang Allah berikan kepada kita, yang kita wajib sampaikan, yang kita wajib bimbing. Selagi mana kita ada ilmu ni, kita sampaikanlah. Sebab setiap huruf yang kita sampaikan tu dan memberi manfaat kepada orang yang membelajar dan membacanya, insya-Allah pahala itu sentiasa mengalir kepada kita sampai bila-bila. Sehingga kalaulah asbab mereka belajar mengaji dengan kita ni, mereka berubah. Asbab mereka belajar mengaji dengan kita, mereka berubah menjadi lebih baik, jadi orang yang soleh, menjadi anak yang lebih taat, menjadi orang yang lebih berguna, maka pahala tu akan sentiasa mengalir buat kita sebagai seorang guru, apatah lagi guru Al-Quran. Jadi tanggungjawab kita sangat berat, sangat besar, namun pahala kita sangat-sangat luas.
Kita nak tarik ni lebih ramai orang di luar sana untuk mendekati, membaca Al-Quran, supaya kita dapat tarik mereka juga masuk ke syurga sama-sama dengan kita. Bukan kita seorang je nak pandai. Bukan kita seorang je yang nak masuk syurga Allah. Kita nak ajak lebih ramai lagi orang, tarik lagi ramai anak murid kita sama-sama masuk ke syurga sebab mempelajari dan belajar Al-Quran. Itu tanggungjawab kita yang sangat-sangat utama. Jadi kita sebagai satu panduan yang sangat penting. Jadikan satu anjakan paradigma kita ataupun sebagai batu loncatan kita, sebagai pemangkin semangat kita. Inilah dia. Inilah jalan kita dah pilih. Teruskan berjalan, teruskan usaha, teruskan bertindak. Jangan duk tunggu pelajar kita datang. Pelajar kita takkan datang kepada kita kalau dia tak kenal siapa kita. Kalau kita tak tunjukkan kepada mereka yang kita ni boleh mengajar anak mereka, kita ni boleh mengajar mereka mengaji. So, tunjukkan diri anda yang anda boleh mengajar. Dengan cara apa nak tunjuk? Bukanlah nak menunjuk tu masa kita nak bermegah-megah, tak. Tujuan kita nak tarik lagi. Nak tarik mereka yang tahu saya sebenarnya boleh mampu membimbing. Saya boleh mengajar anda mengaji sebab saya ada ilmu tu. Macam mana nak tahu? Macam mereka nak percaya? So dalam sesi webinar pada hari Jumaat ini, saya akan kongsikan lebih banyak tips-tips rahsia. Macam mana kita nak tarik mereka? Macam kita nak bagi mereka percaya? Macam kita nak jadikan kita ni adalah guru Quran idaman mereka? Ada cara dan rahsia dia. Ni kalau saya cerita kat sini, orang tak hargai. Orang tak nak hargai. Okay. Jadi ini adalah program yang kita akan bawa. Okay, pada saya kat sinilah senang akan dekat nampak. Inilah program yang kita akan bawa pada ni hari Jumaat ini, iaitu webinar rahsia menjadi guru Quran idaman ramai. Macam mana nak jadi guru Quran idaman ramai ni? Saya akan kongsikan 3 rahsia penting. Sekiranya tuan-tuan perempuan, ustaz-ustazah dapat 3 rahsia ni, insya-Allah ustaz-ustazah akan dicari-cari, akan dikejar oleh para pelajar, akan dikejar oleh orang yang nak belajar mengaji. Aku nak cari juga ustaz ni, aku nak cari juga ustazah ni, aku kena kejar dia sampai macam tu. Sebab apa kita nak menjadi guru Quran ni, kita pun kena belajar juga. Belajar dari segi apa? Kena faham cara nak menyampaikan tu, kena faham macam mana nak tarik minat pelajar, macam mana kita nak kenalkan diri kita kepada bakal para pelajar kita, di mana tempat yang betul kita nak mencari para pelajar kita. Kita tak boleh menunggu sahaja. Kita tak boleh menunggu. Zaman sekarang bukan zaman menunggu. Kalau anda menunggu, tak tahu bila murid tu nak datang kepada kita, sebab dia tak kenal. Dia nak belajar macam kita lah. Kita nak belajar dengan seseorang, kita kena kenal dulu dia. Macam kita bercinta, kita nak berkahwin, kan, siapa yang dah berkahwin mesti faham. Nak berkahwin dengan seseorang, mesti kenal siapa calon tu, siapa bakal pasangan kita. Kena tahu siapa dia, apa kerja dia, apa kebolehan dia, apa yang dia suka. Macam tu juga kita nak menjadi guru Quran idaman ramai. Kita kena bagi tahu orang apa yang kita boleh sampaikan, apa kemahiran ilmu yang kita ada. Macam mana nak cari mereka. Kita nak cari calon, kan? Nak cari calon pasangan tu, kita akan cari mereka. Kita akan cari mana yang sesuai, kat mana lokasi, kat mana tempat yang kita cari calon pasangan kita. Kalau nak cari calon yang soleh-soleha, adalah tempat-tempat dia kat masjid, kita boleh jumpa dekat surau, kat program-program Islam, kan? Macam tu. Macam tu juga kita nak cari pelajar pun, kita kena tahu kat mana mereka ada. Jadi kalau nak tahu lagi tentang macam mana rahsia-rahsia nak jadi guru Quran idaman ramai, ini tanggungjawab kita. Ini tanggungjawab kita, amanah yang kita bawa. Okey, saya syorkan ustaz-ustazah apa kata sertai webinar rahsia menjadi guru Quran idaman ramai yang akan dijalankan pada hari Jumaat ini jam 9 pagi secara online di Google Meet. Saya akan berkongsi semua rahsia itu di dalam Google Meet. Saya pun tak berpandai nak guna sangat apps yang lain-lain pelik-pelik macam Zoom, kan saya tak pandai. Sebab
Saya suka guna yang sedia ada je, senang. So saya boleh juga bimbing guru-guru macam nak guna webinar ataupun platform online yang sesuai. Kalau kata yang nak mengajar online tu ada cara dia. So simple. Macam ni saya gunakan satu aplikasi istimewa yang mana saya boleh share gambar ni. Kalau rasa tak pandai nak share benda ni, tapi kalau nak rahsia ni, nak tahu macam mana saya buat benda ni, dia kena join lah. Maksudnya Ustaz Ustazah kena join webinar yang saya akan bawa hari Jumaat ni. Apakah benda yang saya gunakan untuk jadikan saya punya live, kita boleh keluar gambar, boleh keluar lagu. Okay, dia adalah dia ada cara dia. Macam ni saya pasang lagu, jadi dia keluarlah lagu. Dia keluar lagu. So kita boleh menjadikan sesi live kita lebih best, lebih berkesan. Okay, itu cara dia. Bulan Ramadan ini, sempena kemasukan bulan Ramadan, kita ada, Ustazah ada menawarkan, saya menawarkan buku Proses Quran yang tuan-tuan dan puan-puan boleh guna. Ustazah boleh guna untuk mengajar anak murid dengan modul Proses Quran ni. Okey, yang ini adalah stok buku yang ada. Masa tu saya buat seminar, seminar asas Quran, saya gunakan modul ini. Ni adalah stok-stok yang masih ada. So siapa yang berminat nak dapatkan buku Proses Quran ni, boleh komen di bawah, saya berminat. Sebab apa, buku ni sangat limited, sangat limited, hanya RM15 saja sebuah. Saya photostate kan, ni saya photostate lah. Saya photostate dengan berwarna. So itu kelebihan dia. Okey. Dan buku tu boleh digunakan untuk mengajar anak murid. Sebab dalam buku tu, buku Proses Quran tu, apa yang saya kongsikan adalah saya terangkan secara terperinci tentang asas-asas tanda bacaan, asas-asas huruf hijaiyah, makhraj-makhraj huruf, supaya anak murid, Ustaz Ustazah lebih faham dan jelas penerangan setiap tanda-tanda bacaan yang penting. Contohnya tanda sukun. Apa benda tanda sukun? Macam mana formula dia? Macam mana nak memperkenalkan tanda sukun? Lepas tu tanda syiddah atau tanda sabdu. Apa benda tanda sabdu? Apa formula dia? Macam mana berlaku tanda sabdu? Saya cerita semua tu dalam buku Pro Asas Quran. Dan saya nak ajak sekali lagi Ustaz Ustazah, sertai, jom kita belajar di dalam webinar Rahsia Menjadi Guru Quran idaman ramai pada waktu bila ni? Hari Jumaat ini, 2 April jam 9 pagi di Google Meet. Siapa yang mendaftar, yurannya sangat murah saja, RM10 sahaja. Kan, lagi-lagi tengah cuti sekolah, siapa yang free cuti sekolah ni, hari Jumaat ni, siapa yang free, jom luangkan masa sekejap. Tak lama pun, dalam 9 pagi, 2 jam ke 3 jam saya nak berkongsi ilmu yang saya ada. Kalau saya cerita semua kat sini, tak semua nak menghargai. Jadi saya nak ajak yang betul-betul serius, nak belajar, nak cari formula, nak tahu rahsia macam mana nak menjadi guru Quran yang guru Quran idaman ramai ni, macam mana nak tarik lebih ramai para pelajar, macam mana nak jadi guru Quran yang disukai para pelajar, mana nak cari para pelajar kita ni kat mana mereka berada. Dan paling best ekstranya saya akan bagi ni, cara nak guna apps ni. Macam mana anda boleh kongsi, ada gambar, boleh keluar lagu waktu live. Siapa nak semua rahsia-rahsia ni dan extra bonus saya bagi. Apps yang boleh anda gunakan, macam ni anda boleh kongsi, macam poster ataupun ada video, ada gambar ke. Okay, pastikan anda hadir ke webinar Rahsia Menjadi Guru Quran Idaman Ramai. Komen kat bawah tu, saya nak sertai webinar, ataupun just komen webinar. Ustazah akan bantu anda kat mana anda boleh dapatkan link dan cara mendaftar. Alright, so itu saja. Dah lama tak live kan? Rindu nak live sebenarnya. Okay. Kat sini boleh live kan? Text for check. Okay, ada soalan tak? Siapa ada soalan? Siapa ada soalan? Nak bertanya soalan? Saya tak tahu dah. Tak nampak, tak ada keluar soalan.
Alright. Okey, so itu saja. Terima kasih yang menonton. Kita jumpa di dalam webinar pada hari Jumaat ini, InsyaAllah jam 9 pagi di Google Meet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda guru Quran profesional. Dah. Dah.